Macam mana nak lari rekod ni? Susahnya. Ni cikgu tak pernah lagi buat Facebook live ni. Ni dah live ah. Try komen kejap murid-murid. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sesiapa yang melihat Facebook live saya minta maaf mengganggu korang. Live ni tak ada apa pun untuk video pengajaran saya. Sebab ni kan PKP, tak boleh mengajar dekat sekolah, ada jangkitan. Okey, khusus juga kepada murid-murid saya yang dari tingkatan 5. Komen dulu, komen. Okey, bagus. Terima kasih sebab adik semua. Okey, nanti cikgu bagi link dekat komen tu. Dekat komen link kehadiran. Okey. Baiklah, hari ini kita akan belajar pasal citra macam yang cikgu cakap. Okey, baiklah. Sebelum tu cikgu nak kita baca doa dulu. Okey? Tak apa, biar cikgu yang baca. Okey? Korang aminkan. Boleh? Nanti komen amin. Boleh? Okey? Good. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaikna hikmataka wa ansyur alaina min hazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Semua sihat? Dah makan? Tak adalah, saya cikgu gurau je. Cikgu gurau. Puasa kan? Mana boleh makan? Ada yang makan ke tu? Jangan jadi geng plastik hitam lah. Okey. Tapi tak apa. Kita puasa tapi kita tetap bersemangat. Apa yang penting? Bukan kerjasama. Semangat. Okey. Baiklah, cikgu akan bentangkan sebuah video. Okey. Sebuah video daripada YouTube dan akan ada aktiviti soal jawab selepas itu. Okey. Kita lihat sama-sama video tu. Cikgu bentang ya. Demi tanah yang bertua, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah pertiwi. Dari utara selatan juga timur ke barat, turun gagah sama Sarawak, sehati sejiwa. Ku dengar janjimu Bayu Kinabalu, ku dengar sumpahmu Rejang yang membiru, bersatu denganku tegak titi wangsa Malaysia, sehati sejiwa. Laut luas terbentang, bukan satu halangan untuk kita bersama melafaz janji setia. Demimu Malaysia, cinta kasih di jiwa, tidak akan kami hianatinya. Walaupun berbeza budaya agama, bukanlah penghalang kita bergandingan. Marilah
Baiklah semua. Semua dah tengok komen-komen? Ada yang bagi star ke? Saya bukan main game ni. Saya tengah mengajar anak murid saya. Tak. Saya bukan main game. Tengah mengajar. Nak tengok boleh je. Okey, baiklah. Korang semua dah tengok video tadi. Baiklah. Cikgu akan bagi link ke sebuah laman web bernama miro.com. Okey. Baiklah. Dekat situ ada sticky notes ataupun nota card. Cikgu nak setiap seorang dari kamu tulis nama dan jawapan kepada soalan yang cikgu akan berikan ini. Okey? Soalan pertama, apakah mesej dalam video tadi? Okey? Cikgu ulang Soalan pertama, apakah mesej dalam video tadi? Okey? Komen-komen dapat tak? Okey, dapat Okey, dapat. Baik, tulis Okey, soalan kedua, mengapa pentingnya hidup dalam masyarakat majmuk? Okey. Cikgu ulang mengapa pentingnya hidup dalam masyarakat majmuk? Dapat? Komen. Okey. Kenapa tak pakai Google Meet? Oh, sebab ni Google Meet dia jam. Traffic jam. Terlalu banyak orang guna, jadi cikgu terpaksa pakai Facebook Live. Tak apa. Kita belajar benda baru kan? Okey, kita semua belajar benda baru. Cikgu pun belajar benda baru. Apa yang penting? Bukan kerjasama, semangat. Okey? Baiklah murid-murid, masa sudah tamat. Kamu semua sudah isi di link yang cikgu berikan tadi? Sudah? Komen dulu. Sudahkah semua? Okey, pandai. Okey, cikgu bentang ya jawapan kamu. Okey. Bagi sesiapa yang melihat ni, ni bukan main game ya. Okey. Minta maaf, bukan jual barang juga. Saya tak jual ni. Bukan dijual Jangan lock. Okey. Ni untuk pembelajaran saya dengan anak murid saya. Okey. Baiklah, ini Izian, Wani, Iskandar dan Hafiz. Okey, baiklah. Berkaitan soalan pertama, iaitu apakah mesej daripada video yang cikgu sudah bentangkan tadi? Baiklah, Izian cakap tentang mesej hidup bermasyarakat walaupun berbeza kaum dan agama. Pandai Izian. Okey, tepuk tangan. Okey, biarpun cikgu tak nampak, kamu tepuk tangan dari rumah tu. Okey? Baiklah, betul Izian cakap. Video tadi tentang mesej hidup bermasyarakat walaupun berbeza kaum dan agama. Okey? Baiklah. Untuk Wani pula. Kita tengok jawapan Wani tentang perpaduan cikgu. Kurang tepat tapi betul juga. Wani betul juga. Okey, tepuk tangan untuk Wani dulu. Betul Wani cakap. Video tadi berkaitan perpaduan kaum. Okey? Yang dalam video itu kita boleh tengok pelbagai kaum makan bersama-sama di dalam restoran. Okey? Tentang perpaduan kaum cikgu. Okey, bagus. Dia siap panggil cikgu lagi. Pandai Wani ni. Jarang tak kelakar lah Wani ni. Baiklah, kita teruskan kepada Iskandar. Iskandar cakap tentang jalinan silaturahim. Kurang tepat tapi ada betulnya. Okey, kita tepuk tangan untuk Iskandar. Komen tepuk tangan tu. Ada tak emoji tepuk tangan tu? Komen. Baiklah. Iskandar dia cakap mengenai jalinan silaturahim. Betul juga. Tapi silaturahim dengan apa? Dengan siapa? Okey, faham tak Iskandar? Okey. Dia konteksnya terlalu umum Iskandar, jalinan silaturahim. Okey. Silaturahim ni dia berkaitan hubungan manusia sesama manusia. Betul. Memang betul. Cuma mesej yang lagi jelas ada di dalam video ni. Dan bukan berkaitan silaturahim saja. Ya Iskandar, faham? Komen. Okey, bagus.
Baiklah, untuk Hafiz. Hafiz dia cakap jangan resis. Oh, direct Oh, terus Okey, faham? Hafiz cakap jangan resis. Okey, faham. Kenapa Hafiz? Kenapa? Hafiz pernah dicop resis ke? Ataupun orang resis terhadap Hafiz? Ni marah sangat ni, Hafiz. Okey. Tapi ada betulnya juga. Okey, tapi cikgu terpaksa betulkan. Tapi jawapan Hafiz ni ada betulnya sikitlah. Okey, kita janganlah resis. Walaupun berbeza kaum. Macam yang Wani cakap tadi, perpaduan kaum. Kita jangan resis. Contohnya, janganlah kaum Melayu saja. Janganlah begitu, okey? Kita mesti bersahabat juga dengan kaum-kaum lain. Contoh Cina, India dan sebagainya. Okey? Baiklah, untuk soalan kedua, mengapa pentingnya hidup dalam masyarakat majmuk? Okey, macam Izian jawab, dapat mempelajari budaya mereka. Bagus Izian. Kita tepuk tangan untuk Izian. Komen. Bagi star pun boleh. Okey, dapat mempelajari budaya mereka. Okey, cikgu terangkan sini, bila kita bersahabat dengan orang yang berbeza kaum dan agama, kita secara automatik dapat mempelajari ataupun mengetahui budaya mereka. Okey, faham? Bagus Izian. Okey, baiklah. Seterusnya Wani. Okey, Wani. Supaya dapat ramai kawan. Kurang tepat Wani, tapi ada betulnya. Sebab apabila kita hidup dalam masyarakat majmuk, okey, secara automatik juga kita akan dapat ramai kawan. Okey, sebab kita friendly. Bahasa Melayunya peramah. Okey, minta maaf cikgu guna bahasa Inggeris ya. Peramah. Okey, kita tengok pula jawapan Iskandar. Dapat meraihkan bersama-sama perayaan kaum lain. Ini betul juga, tapi kurang tepat. Okey Iskandar, tapi betul juga. Tepuk tangan untuk Iskandar. Yeay, tepuk tangan jangan cikgu je tepuk tangan sendiri. Siap kamu. Okey, baiklah, dapat meraihkan bersama-sama perayaan kaum lain. Seperti yang kita tahu, ada 3 kaum majoriti di Malaysia ni, seperti Melayu, India dan juga Cina. Okey, apabila kita bersahabat ataupun menjalinkan hubungan silaturahim bersama mereka, okey, kita juga akan dapat meraihkan bersama-sama perayaan kaum-kaum kawan kita tu. Contohnya, perayaan Hari Raya Aidilfitri, tapi juga disambut oleh masyarakat India dan juga Cina, kawan-kawan kita. Mereka memakai baju Melayu, baju kurung. Nampak tak kesepaduan di situ? Okey, perpaduan, jalinan yang erat. Okey, macam yang Hafiz cakap tadi. Okey, hashtag jangan resis. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada jawapan daripada Hafiz. Okey, agar hidup dalam harmoni. Betul Hafiz, awak memang pandai. Okey, agar hidup dalam harmoni. Pentingnya masyarakat majmuk ni, okey, kita tidak boleh pandang enteng saja, okey, mengenai masyarakat majmuk ni. Okey, mungkin kita tengok benda ni kecil, tapi sebenarnya penting dalam sesebuah negara. Keharmonian sesebuah negara tu berpandukan kepada kemajmukan, kesejagatan masyarakat itu sendiri. Okey, kalaulah masyarakat tu hanya bertindak macam Hafiz cakap tadi, bertindak resis, memburuk-burukkan kaum lain, sudah tentu berlakunya pergaduhan. Okey, dan hubungan di antara kaum-kaum lain menjadi renggang dan akibatnya boleh memberi kesan yang besar kepada negara kita. Okey, faham semua? Komen. Baiklah murid-murid, sudah dapat apa yang disampaikan dalam video tadi? Okey, faham? Faham semua? Komen dulu. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid. Okey, bagi yang lain melihat Facebook Live ni, ini berkaitan kelas saja ya. Kalau nak tengok pun tak apa. Okey, nak bagi star pun boleh. Digalakkan. Okey, baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran seterusnya, iaitu citra. Okey, baiklah, apa yang kamu tahu berkaitan citra? Apakah itu citra? Okey, komen.
Semua murid-murid komen dulu berkaitan citra. Ada yang tahu ke? Tak tahu. Baiklah. Tak apa. Itulah sebabnya pembelajaran. Sebab kita tak tahu dan cikgu akan menerangkan apa yang cikgu tahu. Okey. Baiklah, cikgu akan terangkan sebuah slide dan kamu boleh catat nota, okey? Okey. Nampak tak semua? Komen dulu, komen. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pembelajaran berkaitan citra. Okey, sabar ya. Okey, cikgu nak kamu fokus. Okey, fokus. Regangkan badan tu. Kalau mengantuk, regangkan badan. Cuci muka, okey? Cikgu tak nak kamu terlepas, okey? Okey, cikgu akan terangkan mengenai citra. Apakah itu citra? Baiklah, citra adalah bentuk kata-kata teras. Slide ni dia bermasalah sikit. Minta maaf ya, cikgu minta maaf. Teras sebagai gambaran, wujud, rupa, bentuk dan lukisan. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, citra memberi makna, gambar, lukisan dan arca. Okey. Baiklah, citra ni apa yang cikgu simpulkan? Dia umumnya bermaksud macam yang Kamus Dewan edisi keempat tadi, iaitu gambar, lukisan dan arca. Okey. Bagi konteks ini, citra ni dia memberi kepada gambaran wujud ataupun rupa, bentuk dan lukisan. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey, citra masyarakat. Okey. Citra masyarakat ni dia berkait rapat dengan latar masyarakat. Okey, kamu sudah belajar kan latar masyarakat? Okey, sudah belajar kan? Cikgu ada ajar hari itu. Okey. Kalau kamu lupa, siap kamu. Takut tak takut? Baiklah, citra masyarakat ni berkait rapat dengan latar masyarakat. Baiklah, cikgu terangkan balik. Latar masyarakat ni merupakan keadaan masyarakat di tempat cerita berlaku. Gambaran ini termasuklah agama, kepercayaan dan pekerjaan masyarakat di situ. Okey, faham? Jangan lupa lagi. Cikgu dah terangkan tu balik. Baiklah, sebelum cikgu beritahu apakah citra masyarakat dalam naratif Ogochoto bab 6 iaitu pentafsir. Tersasul pula. Cikgu nak buat aktiviti. Okey? Siapa excited? Komen. Cakap excited. Baik. Bagus. Okey, alhamdulillah semua masih bersama dengan cikgu. Baiklah. Cikgu akan terangkan satu aktiviti yang kamu semua akan buat. Baiklah. Okey, baiklah. Aktiviti kita untuk hari ini ialah rotating review. Baiklah. Okey. Cikgu nak kamu buat dua pasukan ataupun dua kumpulan. Okey? Okey, maknanya satu kumpulan tu ada dua orang. Okey, faham? Faham semua? Okey, komen. Faham? Okey. Baiklah. Setiap kumpulan membincangkan sesuatu topik dan mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkannya di tempat pasukan masing-masing. Baiklah. Setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja bagi setiap pasukan. Setiap pasukan boleh membuat komen, idea tambahan atau persoalan pada kertas berkenaan menggunakan pen yang berbeza. Baiklah, kamu sudah tahu berkaitan aktiviti ini, tapi cikgu nak kita buat kelainan sikit. Baiklah, macam tadi dia beritahu kita buat di kertas sebak, okey? Tapi kali ni cikgu nak tukar kepada buat poster. Boleh? Cikgu nak kamu buat poster di Canva. Setiap satu kumpulan satu poster, okey? Selepas tu kamu semua paparkan kepada kumpulan yang lain. Okey? Faham maknanya? Kumpulan Izian contoh, kumpulan Izian dan kumpulan Iskandar. Bila dah siap, kongsikan link tu untuk mereka dapat komen ataupun bagi penambahbaikan ataupun apa-apa je lah. Okey, tugasannya ialah apakah citra masyarakat yang terdapat dalam novel naratif Ogochoto bab 6 pentafsir. Okey, cikgu ulang Apakah citra masyarakat yang terdapat dalam naratif Ogochoto bab 6 iaitu pentafsir. Okey, dapat? Komen dulu, komen.
Okey. Bagus. Baiklah. Kamu semua boleh bermula sekarang. Okey? Apa-apa boleh tanya cikgu. Okey? Saiz poster. Saiz poster. Okey. Cikgu tak kisah. Cikgu tak kisah pun saiz poster tu. Yang penting kamu buat dan kamu hias cantik-cantik, lawa-lawa. Sejuk cikgu tengok nanti. Okey? Buat ikut kreativiti kamu lah. Buat peta minda pun boleh. Baiklah, sudah semua? Komen-komen? Sudah? Okey, baiklah. Okey, sudah siap. Okey? Bagi link dekat cikgu. Biar cikgu bukakan. Okey? Oh, ni ya. Baiklah. Terima kasih. Okey, baiklah. Cikgu akan bentang dahulu bagi kumpulan Izyan. Baiklah. Citra masyarakat. Oh, baiklah. Bagi kumpulan Izyan, citra masyarakat yang mereka dapat ialah masyarakat yang prihatin. Okey, bagus. Bagi contoh. Okey. Tahniah untuk kumpulan Izyan. Okey, mereka membuat sebuah rumah untuk orang dari Tatamanu dan memberikan beberapa peralatan memasak dan air. Baiklah, kita tengok komen dari kumpulan lain. Okey. Pondok kecil, bukan rumah. Okey, siapa yang komen ni? Komen. Iskandar. Okey, bagus Iskandar. Baiklah, betul apa yang Iskandar tu cakap. Okey, kumpulan Izyan, take note ya. Okey, mereka membuat sebuah pondok kecil untuk orang dari Tatamanu dan memberikan beberapa peralatan memasak dan air. Orang Tatamanu ni orang dari kampung tu atau tidak? Komen? Bagus. Maknanya kamu dah baca. Okey? Baiklah. Yang lain betul. Okey, bagus. Ini mesti Hafiz ni. Betul lah. Peralatan memasak dan air. Okey, mungkin kumpulan Izyan terlupa sedikit lah. Cikgu nak tambah sedikit. Okey. Take note ya kumpulan Izyan. Selepas itu, mereka juga memberikan ubi serta air lagi kepada orang dari Tatamanu ni. Okey? Faham ya? Okey, bagus. Kita tengok poster yang seterusnya dari kumpulan Iskandar. Ini dari kumpulan Iskandar. Masyarakat yang menempatkan golongan tua pada kedudukan yang tinggi. Okey, bagus Iskandar, kumpulan Iskandar. Tepuk tangan untuk kumpulan Iskandar. Baiklah. Bagus. Dia bagi huraian sekali. Penduduk A itu meramalkan resi muda akan tewas dalam sayembara. Mereka percaya peserta paling tua lah yang memenangi kelapa daripada emas. Okey, jom kita tengok komen dari kumpulan lain. Dari kumpulan Izyan lah. Betul. Okey, Is Matane. Apa ni? Siapa tulis ni? Ni mesti Izyan ni. Izyan. Cikgu pun tak faham lah apa Matane tu. Okey, baiklah. Betul. Iskandar. Citra masyarakat yang kumpulan Iskandar bagi ni betul. Okey. Dalam bab 6 ni, penduduk itu tu dia meramalkan resi muda akan kalah dalam pertandingan sayembara yang dijalankan setiap tahun di dalam kampung mereka. Okey, dan mereka percaya peserta paling tua akan memenangi hadiah daripada pertandingan sayembara itu, iaitu kelapa daripada emas. Baiklah, cikgu akan paparkan kembali citra masyarakat bagi novel naratif Aguan Syoto bab 6 pentafsir. Baiklah, macam yang kumpulan Izyan bagi tadi, masyarakat yang prihatin, dan juga kumpulan Iskandar, masyarakat golongan tua pada kedudukan yang tinggi. Dan ketiga, cikgu tambah sikit ya, masyarakat percaya kepada petanda-petanda buruk. Okey, baiklah, contoh mereka percaya dua petanda buruk melanda itu dari daratan debu gunung berapi dan dari lautan kematian seekor paus. Okey, dalam bab 6 ni, penduduk itu menjumpai seekor paus yang telah mati dan mereka percaya bahawa itu merupakan petanda buruk bagi kampung mereka. Cantiklah poster kamu semua ni. Cikgu suka. Okey, baiklah. Boleh tak kamu semua download poster ni dan nanti letak di dalam laman web yang cikgu selalu bagi, iaitu laman web Edmodo. Di situ kita letak semua kerja rumah dan tugasan-tugasan lain lah yang berkaitan. Okey. Jangan lupa dalam Edmodo. Okey.
Baiklah murid-murid, seterusnya. Okey, kejap. Kamu masih bersama cikgu? Komen, komen, komen. Bagus. Okey. Okey, buat degangan. Okey, okey. Buat degangan muka, okey. Buat degangan kepala ni, ha. Lompat bintang pun boleh, ha. Okey. Nak cikgu tunjuk ke sini? Ha. Okey. Lompat je lah di rumah masing-masing, okey? Pastikan segar. Kalau mengantuk tu cuci muka, okey? Baiklah. Seterusnya, cikgu akan masuk kepada pembangunan masyarakat. Baiklah, cikgu akan tayangkan slide dan kamu ambil nota. Okey, buat nota. Cikgu nak tengok nota tu nanti. Okey? Kalau tak buat, siap. Takut tak takut? Baiklah, cikgu akan terangkan mengenai pembangunan dahulu. Baiklah. Pembangunan ni merupakan perbuatan, cara dan sebagainya untuk membangunkan sesuatu. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Baik, dalam konteks yang cikgu ajar ni, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan mengenai masyarakat. Baiklah, masyarakat merupakan sekumpulan orang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara-cara atau peraturan yang tertentu. Juga menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Baik, masyarakat ataupun society merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Okey, faham? Maksudnya manusia yang tinggal berdekatan ataupun bersama-sama dalam kelompok yang besar. Okey. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Okey, maknanya masyarakat ni adalah di mana berlakunya perhubungan di antara satu sama lain, di antara manusia. Okey, faham? Baiklah, pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah perubahan secara berencana dan dilakukan secara berencana pula dari keadaan yang kurang baik menuju pada keadaan yang lebih baik. Faham? Maknanya pembangunan. Pembangunan masyarakat, bukannya pengunduran. Sebab tu namanya pembangunan. Okey? Apa? Type. Komen. Pembangunan. Bagus. Pembangunan masyarakat, bukan pengunduran masyarakat. Bila namanya pembangunan, okey, dia akan berlaku perubahan kepada yang lebih baik dan bukannya lebih buruk. Faham? Pembangunan. Okey. Untuk aktiviti seterusnya. Okey. Ini best. Okey. Okey, baiklah. Okey, cikgu nak kali ini tiada kumpulan. Okey. Ini individu. Cikgu nak agak-agak nak buat apa? Komen. Buat TikTok? Bukan. Okey. Kita akan buat forum. Cikgu nak kamu buat forum. Okey? Forum, cikgu nak kamu buat dalam video, rakaman video. 4 orang, kamu semua 4 orang membuat satu forum. Okey, baiklah. Tajuk forum kamu ialah bagaimanakah citra masyarakat di dalam naratif Ogon Syoto bab 6 pentafsir mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis. Okey? Cikgu ulang Bagaimanakah citra masyarakat di dalam naratif Ogon Syoto bab 6 pentafsir mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis. Faham? Dapat? Komen. Dapat ke tak? Bagus. Baiklah. Cikgu nak bila dah habis ni, kamu buat video. Okey? Nanti upload ataupun siarkan di laman web Edmodo macam biasa yang cikgu bagi. Okey? Laman web tu. Uploadlah di sana. Okey? Forum ini seperti mesyuarat kerana dijalankan secara berkumpulan, iaitu terdapat ahli-ahli panel dan biasanya dijalankan oleh satu moderator. Nanti seorang akan jadi moderator dan yang lain akan jadi ahli panel. Okey? Tak apa, nanti cikgu akan masuk bila Google Meet dah okey. Untuk tengok korang, untuk nilai korang. Untuk forum ni dia dijalankan secara formal. Dan untuk moderator kena ada kata alu-aluan. Untuk format teks forum ni, kamu semua boleh tanya
Cikgu Nabila iaitu cikgu BM kamu selepas inilah. Lepas ni kelas dia kan. Nanti tanya cikgu Nabila, okey? Baiklah murid-murid, pembelajaran kita setakat itu saja hari ini. Baiklah, jangan lupa hantar tugasan-tugasan yang telah cikgu berikan tadi dekat laman web Edmodo. Okey? Faham semua? Komen dulu, komen-komen. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Sebade. Baiklah, cikgu nak 2 orang bagi refleksi dekat komen ni. Komen-komen. Baiklah, terima kasih Hafiz. Betul lah tu. Korang dah faham kan maksud citra tu. Okey. Izian nak tanya, okey? Beza latar dan citra. Okey, baiklah. Baiklah, citra ni dia lebih kepada masyarakat. Citra masyarakat. Dan latar ni dia boleh kepada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Okey, citra masyarakat lebih khusus kepada masyarakat di dalam sebuah karya tu. Okey, faham Izian? Baiklah. Yang lain ada nak tanya lagi? Baiklah, cikgu simpulkan di sini pembelajaran kita hari ini. Baiklah, citra masyarakat seperti yang kita sudah belajar tadi ialah latar masyarakat bagi sesebuah karya tu. Okey, bagi naratif Ogosoto bab 6 ni kita sudah tahu mengenai citra dan latar masyarakatnya. Okey, apabila kita sudah tahu, seterusnya akan memberi ilmu kepada kita mengenai bab 6 ni. Berlatarkan apa? Citra masyarakatnya tentang apa? Okey? Faham? Faham semua? Baiklah. Baiklah, cikgu akan bagi link Google Form untuk sesi refleksi hari inilah. Ini untuk dapatan cikgu lah bagi refleksi-refleksi dalam setiap PDP yang cikgu buat. Baiklah, setakat itu saja kelas kita hari ini. Untuk kelas seterusnya, insya-Allah kita akan jumpa dalam Google Meet. Kalau Google Meet tidak jam lah. Susahlah jam ni. Baik. Apa tu? Cikgu handsome baju merah. Tahu. Cikgu memang handsome pun. Terima kasih. Tapi tak ada markah lebih okey. Terima kasih. Korang pun semua cantik. Korang pun semua lawa. Okey? Baiklah, setakat itu saja dari cikgu. Baiklah. Assalamualaikum murid-murid dan juga orang-orang yang tengah melihat live ni. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Jadi sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita akan memperolehi manfaat yang sangat berguna daripada forum ini, insya-Allah. Jadi tajuk forum kita pada hari ini ialah bagaimana citra masyarakat dalam novel naratif Ogosoto bab yang ke-6, pentafsir mampu mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Mereka adalah para pelajar daripada kelas yang bertuah dan cemerlang, iaitu daripada kelas tingkatan 5 Busut Jetino. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama iaitu saudara Muhammad Nur Iskandar bin Misnan. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara Iskandar. Terima kasih, Tuan Moderator. Seterusnya, ahli panel yang kedua, segak dan tampan lagi bergaya, saudara Muhammad Tahmirul Hafiz bin Abdul Razak. Selamat datang saya ucapkan. Dan yang terakhir, orang yang tidak asing lagi bagi forum kali ini iaitu saudari Wani Nur Hidayah binti Afendi. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari Wani Nur Hidayah. Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, cikgu kesayangan kita, cikgu yang kacak lagi bergaya, Cikgu Safwan, kita telah memberikan tajuk forum kita pada malam ini, iaitu bagaimana citra masyarakat dalam novel naratif Ogosoto bab yang ke-6, pentafsir mampu mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Iskandar.
Jadi baiklah, Saudara Iskandar, apakah citra masyarakat yang saudara dapati daripada novel naratif Open Shoto bab yang ke-6 pentafsir ini? Dipersilakan, Saudara Iskandar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada saudara tuan moderator kita pada malam ini, iaitu saudara Izian, di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua ahli panel dan moderator yang saya hormati. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada kali ini. Baiklah, kita berbalik kepada soalan yang telah diutarakan oleh tuan moderator, iaitu citra masyarakat di dalam novel naratif Ogon Shoto. Baiklah, citra masyarakat yang saya dapati daripada novel naratif Ogon Shoto bab 6 pentafsir ialah masyarakat yang prihatin, di mana peristiwa yang berlaku di dalam novel ini ialah masyarakat Aitu membuatkan sebuah pondok kecil untuk orang dari Tatamanu dan memberikan beberapa peralatan memasak, makanan dan air. 2-3 hari sekali mereka memberi ubi dan air kepada orang-orang yang hadir dan tinggal di Tatamanu ini. Jadi, menurut saudara, bagaimana citra tersebut boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni? Dipersilakan, Saudara Iskandar. Baiklah, tuan moderator. Daripada sudut pandangan saya sendiri, bagaimanakah citra masyarakat, iaitu masyarakat yang prihatin, boleh mewujudkan masyarakat yang harmonis? Seperti yang kita tahu, masyarakat yang prihatin atau prihatin itu membawa maksud kita ambil berat ataupun ambil tahu tentang orang-orang di sekeliling kita, tentang apa sahaja masalah ataupun urusan yang melibatkan diri mereka dan juga keluarga mereka. Mungkin di sini kita boleh katakan macam kita ambil tahu ataupun kita jaga tepi kain orang. Tetapi di sini kita menjaga tepi kain orang ada had dan ada batasannya. Batasannya di sini kita tidak ambil tahu daripada segi sehinggalah ke dalam, dan dengan adanya sifat ambil tahu daripada diri kita ini, kita secara tidak langsung akan memikirkan atau mencari cara untuk membantu seseorang yang ada masalah di dalam koloni masyarakat kita, dan kita akan berusaha dan kita akan membantu daripada segala jenis cara sehinggalah individu tersebut dapat bebas daripada masalahnya. Dengan adanya bantuan dan juga sikap prihatin ini, secara tidak langsung kita akan hidup dengan bersatu padu, kita akan hargai antara satu sama lain, dan melalui hasil-hasil ini kita akan dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmonis. Itu sahaja pandangan saya berkaitan dengan persoalan daripada tuan moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita, penerangan yang sangat padat dan jelas. Saya amat bersetuju dengan pendapat Saudara Iskandar berkenaan dengan prihatin mampu mewujudkan saling kebersamaan ataupun menjaga antara satu sama yang lain. Okey, seterusnya persoalan yang sama juga akan saya ajukan kepada saudara Amirul Hafiz, iaitu ahli panel kita yang kedua pada hari ini. Jadi kepada saudara Amirul Hafiz, apakah citra masyarakat yang saudara dapati dan bagaimana citra tersebut boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni? Dipersilakan saudara. Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik pada soalan tadi, citra masyarakat yang saya dapati ialah masyarakat menempatkan golongan tua pada kedudukan yang tinggi. Ini dapat dilihat melalui penduduk itu meramalkan resi muda akan tewas dalam sayembara. Mereka percaya peserta paling tua lah yang akan memenangi kelapa daripada emas. Baik, untuk soalan kedua, untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni, kita mestilah sentiasa hormat menghormati, tidak kira muda atau tua, lelaki atau perempuan, bijak atau tidak. Kerana semua orang ada kelebihan mereka masing-masing. Jika kita mengakui perkara ini, sudah tentu kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Amirul Hafiz. Dan kita teruskan kepada panel kita yang ketiga.
Juga soalan yang sama untuk saudari Wani Nur Hidayah. Jadi pendapat saudari, apakah citra masyarakat yang saudari dapati dan bagaimanakah citra tersebut boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni? Dipersilakan saudari. Baiklah, terutama sekali terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya sebentar tadi, citra masyarakat yang saya dapati dan saya rasakan agak menarik ialah citra masyarakat yang percaya kepada petanda-petanda buruk. Menurut novel berkenaan, iaitu bahagian bab 6 pentafsir, mereka percaya kepada dua petanda buruk yang melanda masyarakat itu, iaitu dari daratan debu gunung berapi dan dari lautan kematian seekor paus. Bagi soalan yang kedua pula, iaitu bagaimana citra masyarakat tersebut boleh mewujudkan masyarakat yang harmonis. Baiklah, seperti yang kita maklum, kepercayaan kepada petanda-petanda buruk ni biasanya kepercayaan nenek moyang kita. Kepercayaan nenek moyang yang di mana mereka percaya dengan apa yang mereka percaya. Jadi bila kita duduk dalam satu kalangan masyarakat ataupun satu kelompok ni, kita haruslah saling meraihkan pendapat. Yang mana kalau kebanyakannya majoriti masyarakat mempercayai petanda tersebut. Jadi kita ni sebagai suara minoriti, kita kena bergabunglah dengan mereka, yang mana kita kena menghormati pandangan mereka. Jadi kalau kita tak setuju dengan pandangan mereka, kita tak boleh bersuara cakap apa yang kau fikir ni salah, apa yang aku fikir ni betul. Sebab benda tu akan jadikan huru-hara lah, akan menyebabkan kesalahfahaman dan ketidakharmonian. Jadi isi yang penting di sini ialah saling menghormati kepercayaan masing-masing. Macam yang kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok kepada situasi kita sekarang, yang mana kita ni hidup berbilang bangsa yang ada kepercayaan masing-masing. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menolak kepercayaan mereka, dan kita tidak boleh sebulat-bulatnya menerima. Yang kita harus lakukan ialah menghormati. Jadi itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Wani Nur Hidayah, ahli panel kita yang ketiga pada hari ini. Satu penjelasan yang sangat baik bagi pandangan saya, dan salah satu isi yang sama dengan ahli panel kita yang kedua tadi, saudara Hafiz jelaskan berkenaan dengan menghormati. Cuma saudari Wani Nur Hidayah ini menjelaskan dalam konteks menghormati kepercayaan orang lain. Baiklah, terima kasih saudari Wani Nur Hidayah. Soalan terakhir saya pada hari ini, saya ingin mendengar dari salah satu ahli panel kita pada hari ini untuk memberikan sedikit rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan salah satu panel kita. Baiklah, Tuan Moderator, izinkan saya untuk membuat sedikit rumusan berkaitan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, novel naratif Ogon Shuto memaparkan citra masyarakat yang pelbagai dalam kehidupan dalam karyanya. Contoh-contohnya adalah seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi, iaitu masyarakat yang prihatin, masyarakat yang menghormati orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih arif daripada kita, dan juga masyarakat yang sentiasa menghormati akan peraturan ataupun adat-adat resam yang telah diamalkan dalam sebuah masyarakat. Seperti yang kita tahu, melalui pengamalan ataupun melalui kita mengamalkan nilai-nilai yang telah dihuraikan ataupun diutarakan oleh ahli-ahli panel kita ini, secara tidak langsung dengan pengamalan tersebut, masyarakat yang harmonis akan dapat terbentuk. Dan melalui masyarakat yang harmonis ini, kita sebagai salah sebuah anggota dalam kelompok masyarakat tersebut akan mampu untuk hidup dalam keadaan aman damai, harmoni, gembira, dan yang paling penting sekali, perkara ini akan dapat membantu dalam pembangunan masyarakat kita daripada segi ekonomi, sosial ataupun politik. Itu sahaja pandangan saya dan juga rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iskandar, ahli panel yang pertama, dan juga kepada ahli panel yang lain kerana sudi hadir pada hari ini dan juga sudi
menyuarakan pendapat masing-masing berkenaan topik forum kita pada hari ini. Jadi semoga apa yang kita dapat pada hari ini mampu memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi nampaknya masa amat mencemburui kita, jadi sedikit rumusan yang saya dapat simpulkan pada hari ini ialah satu aspek keharmonian adalah salah satu aspek yang menjamin kualiti ketamadunan pada masa yang akan datang. Jadi oleh itu kita perlu menjaga aspek-aspek yang positif seperti harmoni ini di masa yang akan datang. Okey, baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah rangkap baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rindukan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.